على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسلمين مسلمات dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan rahmat, inayah, pertolongan dan keizinan daripadanya jua kita dapat bangun dan bangkit pada hari ini, meneruskan kehidupan dan perjalanan kita sehari lagi dengan ketentuan dan takdir daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita syukuri dengan kita menambah ketaatan di atas apa yang disuruh oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyatakan bahawa syukur ialah ta'atul mun'im. Kita menzahirkan kesyukuran itu dengan kita mentaati zat Tuhan yang memberikan nikmat kepada kita. Hadirin mukminin, dalam kelas-kelas subuh kita ini kebiasaannya kita membaca hadis-hadis yang diambil daripada kitab Mishkatul Masabih. Walau bagaimanapun bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, kita akan mengambil beberapa kisah daripada Al-Quran, kerana bulan ini ialah bulan diturunnya Al-Quran. Allah Azza wa Jal memilih untuk menurunkan wahyunya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok tradisi dilakukan oleh baginda sendiri, apabila masuknya bulan Ramadan, baginda akan bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kebiasaannya Jibril turun sekali dalam setahun pada bulan Ramadan untuk memeriksa bacaan, mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Nabi, pada tahun di mana aku akan wafat, pada tahun di mana Nabi akan meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya, Jibril alaihi salam turun 2 kali. Dan Nabi melihat itu tanda akhir kepada kehidupan baginda. Hadirin mukminin, pagi ini kita akan mengambil sedikit potongan daripada Al-Quran berhubung dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 23 dan 24, nanti kita baca dan kita tengok maknanya. Tapi sebelum itu saya nak menyebut kepada tuan-tuan, di dalam Al-Quran, Nabi yang paling banyak dan kerap diulang ceritanya, disebut namanya, tidak lain dan tidak bukan Nabi Allah Musa alaihi salam. Di kalangan sebahagian
tokoh yang mengkaji Al-Quran di kalangan orientalis umpamanya, mereka menyebut bahawa Al-Quran ini the book of Moses. Seakan-akan dia adalah buku Musa. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita baca dan kita hayati makna-makna di dalam Al-Quran, kita akan dapati cerita Bani Israel sangat banyak. Bani Israel merupakan kaum Nabi Musa AS. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Quran kata, wahai Bani Israel, ingatlah di atas nikmat yang aku berikan kepada kamu. Aku telah melebihkan faddaltukum 'alal 'alamin. Aku telah memuliakan kamu di atas sekalian manusia. Sebab itu kalau kita tengok Bani Israel ni antara bangsa, umat, kaum yang paling banyak diberikan mukjizat atau keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka hidangan daripada langit, manna wassalwa. Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari panas matahari dengan dihantar awan untuk menaungi mereka. Wa anzalna 'alaikumul ghamama. Kenikmatan-kenikmatan, kelebihan-kelebihan ini diberikan kepada Bani Israel. Dan panjang kisah mereka tentang perjuangan dan juga perangai Bani Israel. Jadi kita nak tengok sedikit cerita Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam surah Al-Qasas ayat 23 dan 24. Allah Azza wa Jal apabila dia menceritakan tentang sesuatu kisah, dia tak detailkan banyak benda. Dia biarkan benda-benda itu tergantung. Umpamanya dalam kisah ini, Nabi Allah Musa alaihi salam, sedikit permulaan cerita, latar cerita. Nabi Musa alaihi salam dia duduk di Mesir, bumi Mesir. Kita tahu dia dibela dan diasuh, dibesarkan oleh Firaun. Itu permulaan cerita. Nabi Allah Musa alaihi salam ketika dia lahir, pada waktu itu Firaun ni gelaran kepada raja yang memerintah Mesir. Dia bukan nama orang, tapi dia ialah sebutan kepada pemerintah yang menguasai Mesir ketika itu, Firaun. Cuma Firaun mana yang lawan Musa ini tak didetailkan oleh Quran. Quran tak sebut Firaun. Firaun ni banyak, dia bukan seorang, dia gelaran. Seperti contoh gelaran bagi pemerintah Rom, kan? Dia panggil Caesar, kan? Kaisar. Pemerintah bagi Parsi, dia ada gelaran-gelaran dia. Maharaja contohnya, Maharaja Cina, kan? Jadi Quran kata Firaun lawan Musa. Walau bagaimanapun tuan-tuan, Quran tak sebut Firaun mana. Dan bukan satu tanggungjawab kita nak sibuk duk kalut cari Firaun mana lawan Musa. Ramses 1 ke, Ramses 2 ke, ini bukan perkara yang Quran suruh, bukan tujuan Quran itu untuk nak pergi cari. Kalau kita tahu pun Firaun mana, adakah manfaat untuk kita? Yang pentingnya Quran nak suruh kita tengok bagaimana sikap angkuh, sombong pemerintah ketika itu yang menentang
ajaran yang dibawa oleh Musa. Itu yang Quran nak. Bukan soal sibuk Firaun ni, Ramses tu, Ramses ni, apa ni. Itu bukan fokus Quran. Kemudian tuan-tuan, Allah Azza wa Jal ceritanya apabila Musa lahir, masa tu Firaun duk bunuh anak-anak lelaki daripada Bani Israel. Kerana di Mesir ni dia ada dua kelompok, dua kasta, dua kaum. Satu Bani Israel, satu lagi Qibti. Mesir Qibti, Qibti. So Firaun ni daripada Qibti ni. Ni dia panggil kelas atasan lah. Yang Bani Israel ni daripada kelas bawahan. Quran ceritalah tentang yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Quran cerita tentang pembunuhan anak lelaki ni. Latar sedikitlah. Menariknya, rancangan Allah Azza wa Jal ke atas kehidupan kita tak boleh dibaca secara sepintah lalu. Ketika mana tuan-tuan tahu mak Nabi Musa alaihi salam lahirkan Musa, Allah Azza wa Jal perintahkan supaya dihanyutkan. Ni saya nak sebut permulaan kisah ni kerana dia memberikan satu pengajaran kepada kita bagaimana perancangan Allah itu melangkaui bacaan kita, melangkaui jangkaan kita, dan di luar daripada sangkaan dan bacaan kita. Allah Subhanahu wa taala kata, hanyutkan Musa. Kalau kita fikir, lebih baik mak Nabi Musa, langkah paling selamat yang terbaiknya sembunyikan Musa. Tapi kalau dia sembunyikan Musa, tentera Firaun akan cari jumpa dan akan bunuh Musa, seperti yang berlaku pada anak-anak yang lain. Tetapi rancangan Allah, wa makaru wa makarallah, mereka merancang, Allah juga merancang. Sebaik-baik perancang adalah Allah. Kita tak boleh terfikir macam mana dengan menghanyutkan Musa boleh menyelamatkan dia. Buang Musa, buang, hanyutkan dia, boh dia. Yang ada ialah tawakal kepada Allah, pergantungan dan percaya kepada janji Allah. Ilham mari kepada mak Nabi Musa, ilham supaya dia letakkan tu dan dihanyutkan. Sebaik-baik tempat yang paling selamat, tempat yang paling terjamin untuk menjaga Musa ialah di dalam istana Firaun tu sendiri. Kita tak boleh baca Tuhan pergi hantar Musa dekat Firaun. Nampak tuan-tuan? Sebab itu dalam kehidupan kita, barangkali Tuhan menentukan sesuatu yang buruk pada pandangan kita, sesuatu yang kita tak suka. Mak Nabi Musa tak mau, tapi dia dapat ilham, suruh dia rasa dengan dia lindung, dengan dia jaga lebih selamat. Tiba-tiba dalam keadaan orang duk bunuh anak lelaki, dia kena hanyutkan. Lepas itu Quran kata, banyak benda dalam kehidupan kamu yang kamu tak suka, yang kamu benci, tetapi ia baik untuk kamu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ini Tuhan nak ajak kita bagaimana kita deal, berurusan dengan takdir Allah.
Barangkali ada satu dua kejadian, satu dua musibah, satu dua perkara yang berlaku dalam hidup kita, pada pandangan kita buruk, pada pandangan kita tak elok, pada pandangan kita dia tak menguntungkan kita, dia tak menyebelahi kita, dia bukan satu benda yang kita harapkan. Tetapi Allah ada rancangan dan dia tidak akan aniaya hamba dia. Kita kena yakin di atas tu. Hadirin mukminin. Sebab kadang-kadang manusia bila dia tak boleh faham tajuk tu, apa yang berlaku dalam hidup dia menyebabkan dia marah, bersangka buruk dengan Allah. Dia sangka Allah Ta'ala menghukum, menyeksa dia, tak tolong dia. Sehingga dia tanya, di mana pertolongan Allah? Maka Allah hantar. Dan kita tak boleh lupa bila kita baca kisah Nabi Musa, selalu orang akan cakap tentang Asia, tentang tukang sikat rambut anak Firaun. Orang akan cakap tentang ibu Nabi Musa. Ini watak-watak yang popular. Orang lupa nak bercakap tentang satu lagi watak yang penting dalam cerita Nabi Musa, kakak dia. Kakak Nabi Musa yang apa? Kakak Nabi Musa yang ikut peti tu pi tang mana. Kakak dia ni cerdik. Cuba tuan-tuan ambil satu hari baca tentang watak peranan yang dimainkan oleh kak Nabi Musa. Hebat wanita ini. Okey. Bila pergi, kita pun tak terfikir macam mana mak dia nak boleh jumpa balik Nabi Musa. Sebab itu Allah rancangan dia di luar daripada bacaan manusia. Kita tak terfikir macam mana plot nak boleh balik Musa pergi jumpa mak dia melalui Musa baby. Cerita isteri dia pujuk apa semua tu tajuk panjang lah, tapi saya nak bagi tahu dia balik kepada Musa melalui menyusu. Bila Firaun nak cari siapa nak menyusu Nabi Allah Musa, kak dia main peranan. Mak dia main, dipendekkan cerita. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah menyatukan balik mak Musa dan Musa alaihissalam. Dan Firaun yang memelihara dan melindungi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, satu lagi pengajaran sebelum kita tengok cerita ni. Firaun ni dia bukanlah kerja hak elok-elok ni. Dia kerja hak haram-haram ni. Firaun takkan nak kerja hak. Sumber rezeki Firaun ni semua hak haram. Quran tengok. Musa membesar di dalam istana Firaun yang makan dari sumber yang haram. Tapi Firaun urusan dia, Musa urusan Musa. Pasal itu kita kalau suami kita tu jahat, cari sumber yang haram, bawa balik pada anak isteri, itu dosa dia. Tetapi anak isteri yang dapat nafkah daripada suami, dia tak tanggung kesalahan itu. Dia tak terlibat dengan dosa itu. Dia orang kata ni yang benak perut ni pasal makan benda haram lah. Saya tak tahulah kenyataan tu benar tak benar. Tetapi banyak juga orang bukan Islam yang makan benda yang lebih haram pada kita, taklah benar sangat pun. Kita punya prinsip satu ya, wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Satu orang tak tanggung dosa orang lain di atas perbuatan yang dibuat oleh orang lain. Pasal apa kita nak benar sedangkan dia yang cari duit haram tu? Apa kaitan dia dengan kita? Apa yang dia bagi pada kita di atas nafkah? Sebab itu dulu hadis-hadis palsu yang dibaca oleh sebahagian penceramah, anak zina 7 keturunan tak masuk syurga, tu dia lebih sakan daripada Kristian. Anak zina 7 keturunan, yang berzina pak dia yang tak masuk syurga, anak dia yang tak tahu mana hala, yang honat orang lain, yang kena hukum orang lain. Nak baca hadis pun kena tengok dulu makna, baca ikut dan. Takkan orang lain yang berzina aku yang kena tanggung.
Setiap anak Nabi sebut kullu maulud, setiap anak siapa pun, anak zina ke, anak tak zina ke, semua bayi yang lahir atas fitrah, bersih. Dia tak bawa, dia tak warisi dosa bapa dia. Ini bukan ajaran Islam. Firaun dibelah dalam suasana istana, Musa dibelah dalam suasana istana Firaun, tapi dia tak terkesan dengan kejahatan Firaun. Nampak? Hadirin mukminin. Baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita ni tentang bagaimana kejadian yang berlaku dalam surah Al-Qasas ayat 23 dan 24. Sebelum itu, macam mana Musa boleh lari pergi Madian? Musa di Mesir. Madian ni dikatakan terletak di Jordan. Tuan-tuan balik pergi tengok peta, tuan-tuan ukur tengok jauh mana. Musa alaihi salam dia duduk di Mesir. Dia lari pergi ke Jordan. Madian tu Jordan. Jauh mana tuan-tuan boleh ukur? Pada zaman itu jalan kaki. Boleh? Baik. Berikutnya, macam mana Musa ni boleh lari keluar pergi ke Jordan, Madian? Yang kita tahu Madian ni Nabi yang dihantar kepadanya Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kami menghantar kepada orang-orang Madian saudara mereka Syuaib alaihi salam. Wa ila Madyan Syuaib. Baik. Musa ni dia satu orang yang Tuhan bagi kuat. Dia memang kuat. Dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dia telah tumbuk malaikat maut sehingga terkeluar biji mata, sehingga malaikat maut ni terpaksa balik mengadu kepada Allah, Allah masukkan balik mata malaikat maut ni. Tapi masa malaikat maut mai tu, Musa tak kenal, pasal dia mai dalam bentuk orang. Dia mai, dia kata dia nak ambil nyawa Musa. Musa tumbuk dia, terkeluar biji mata. Kuat Nabi Musa kan? Sebab itu ketika Nabi Musa balik mari tengok, setelah 40 hari dia pergi ke Bukit Tursina bermunajat dengan Allah, kan? Dia balik-balik mai, dia tengok Bani Israel ni pergi buat patung anak lembu, kan? Thumma ittakhadhtumul ijl, mereka telah pergi ambil satu orang nama Samiri, telah pergi buat patung anak lembu. 40 hari tinggal gelong dah, punyalah tak boleh pakai puak ni. 40 hari dia tinggal pergi sembah lembu dah. Bila dia balik dia tanya Harun, pasal apa ni, apa cerita? Harun takut pasal Musa ni kuat. Sat lagi silap pula dia bagi tu. Dia kata tak laranglah kau ni tak dengar. Pasal itu Musa marah. Musa kata fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Bertaubat kepada Allah, bunuh diri kamu. Taubat Nabi Musa masa tu kena bunuh diri. Pendekkan cerita, Musa telah lihat satu pergaduhan di antara Bani Israel, dia punya kaum dia dengan Qibti Mesir, Firaun tu berkelahi, bergaduh daripada geng Firaun, Qibti ni dengan Bani Israel berkelahi. Musa masuk campur pasal Bani Israel ni tindas, perkauman yang kuat, mereka dizalimi. Dia masuk campur, dia bagi kawan Arab Qibti tu, dia masuk belah Bani Israel ni lah.
mati kan tu. Mati. Bila mati tuan-tuan, dia dah jadi perkauman. Bani Israel telah bunuh Qibti. Qibti ni pula daripada geng-geng keturunan kaum Fir'aun. Maka Fir'aun telah melancarkan satu gerakan menangkap Musa alaihissalam. Jadi apa yang berlaku? Musa ni telah lari sehelai sepinggang, lari supaya tak ditangkap oleh Firaun. Lari dalam keadaan letih, penat, takut, dahaga, lapar, semua tu ada, sampailah ke Madian. Tuan-tuan bayang tak? Dan tuan-tuan jangan lupa, Musa ketika itu dia ialah anak angkat kepada Firaun. Hidup dalam istana Firaun, membesar dalam kerajaan Firaun. Dia lari tu. Pasal satu panggil Musa yang kita semua kena ikut ni. Musa ni, Nabi Musa alaihissalam ni, tuan-tuan semua kena ada sikap ni, kena tiru panggil ni. Apa dia? Nabi Musa pantang tengok orang ditindas. Kira kalau kita panggil sekarang ni pejuang kemanusiaan, aktivis kemanusiaan, dia tak boleh tengok orang kena tindas, dia tak boleh tengok orang kena zalim, dia tak boleh tengok orang penaik orang lain, dia pantang. Elok-elok dia sampai di Madian dalam keadaan yang exhausted, dalam keadaan yang terlalu penat, terlalu letih, tak larat, dan tak dan nak berhenti rehat. Dia mangkit dah. Apa dia? Apabila dia tengok dua orang perempuan ditindas oleh jantan-jantan tak guna ni. Dia duduk dekat dengan tempat nak ambil air. Tempat nak ambil air, dia dahaga. Jalan punya jauh, dahaga. Dia pergi di tempat nak ambil air ni, dia tengok lelaki-lelaki yang besar. Pasal itu penduduk-penduduk Madian ketika itu daripada orang yang tidak beradab, kasar, orang yang jahat lah bahasa kita lah. Pasal apa? Mereka boleh biar dua orang perempuan ni ditindas. Mereka telah dikatakan dalam sebahagian tafsir, dalam tafsir kata apa? Nak angkat penutup telaga tu kena pakai 7 ke 10 orang jantan yang gagah perkasa. Baru nak boleh angkat tu penutup tu. Depa angkat benda tu, depa cedok air bagi minum dekat binatang depa, depa pun ambil. Depa tak tolong dua orang perempuan ni yang disebut, dikatakan, tetapi riwayat ni tak dapat dipastikan kebenaran, kesahihannya. Dikatakan dua orang perempuan ini anak Nabi Syuaib. Katanya Musa ni pergi jadi menantu Nabi Syuaib. Ini tidak ada satu riwayat yang kuat nak sokong. Quran tak sebut, cuma Quran kata satu orang tua. Siapa? Who the old people ni? Siapa dia orang tua ni? Masyhurnya dia berkata Syuaib alaihissalam, tapi tak tahu, tak pasti. Tak apa. Musa tengok tak tolong ni orang perempuan ni. Dia mangkit pergi. Dia kata apa masalah? Apa yang jadi? Dia kata, kita akan tengok dalam ayat tu. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas yang Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam ni, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummah minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Apabila Musa alaihi salam menuju ke negeri Madian, menuju ke negeri Madian, dia pergi duduk
di tempat apa orang mendapatkan air telaga, dia mendapati di situ ada sekumpulan lelaki sedang memberi minum binatang ternak masing-masing. Dia dapati di sebelah mereka min dunihim wa wajada min dunihim, dia dapati di sebelah mereka itu imra'atain, dua orang wanita. Yang mana dua orang wanita ini sedang duk jaga kambing mereka, tak boleh pergi minum pasal dominan oleh lelaki ni. Lelaki ni duk kepung, tak bagi, duk ambil dekat mereka dulu. Yang perempuan ni duk jaga kambing, bila ada can nak boleh ni. Musa dia pantang, dia dah tumbuk satu orang mati di Mesir. Mai-mai ni dia kata mereka ni buat pasal pula. Kita kalau ni tuan-tuan, yang ni yang kita kadang-kadang tak boleh nak bezakan ni. Agama larang kita masuk campur hal orang yang tidak ada kaitan dengan urusan kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya seorang Islam itu, dia meninggalkan hal-hal, dia tidak masuk campur. Tarkuhu, dia tinggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan kehidupan dia. Tapi benda ni ada kehidupan, ada kaitan. Pasal apa? Mungkar. Mereka telah buat naya dekat perempuan tu. Perempuan tu ditindas, perempuan tu dizalimi. Jadi kita kena bangkit. Ini perjuangan. Ada risiko tak Musa kena tumbuk dengan puak ni? Ada. Mai mana-mana kan. Tapi Musa macam tu, dia jenis orang perjuangan ni, dia tak kira, dia tak takut risiko. Patut kita dah tak larang, lantak hampa letih aku satu bab ni pun tak selesai. Kita tak ada jiwa tu. Sebab itu tuan-tuan, orang Islam dia sensitif dengan kezaliman ni. Dia sensitif dengan penindasan ni. Dia tengok orang kena naya, dia tengok orang kena tipu, dia tengok, dia tak boleh, dia akan bangkit, dia akan tegakkan keadilan. Ini yang Quran ajar. Musa tunjuk contoh dekat kita. Tuan-tuan dan saya, kita kena ada sikap ni. Nampak orang kena zalim, nampak orang kena naya, nampak orang kena tipu, nampak apa, tuan-tuan kena bangkit. Sebab itu kita sebut tentang kesesatan-kesesatan dan penyelewengan sebahagian orang agama ni sebab apa? Orang marah, orang kata macam-macam. Tapi kalau kita tak sebut, kita tak tegur, macam beberapa isu yang kita sebut, alhamdulillah, akhirnya manusia sedar. Kita sebut tentang isu lelong pahala. Ada sahabat daripada Johor hantar SMS, WhatsApp. Dia kata alhamdulillah, masuk dalam grup-grup WhatsApp taman kampung, dan banyak orang sedar bahawa tak ada kirim pahala, bayar duit bulan puasa, bayar RM300. Kesian orang-orang kampung yang tak tahu apa, masyarakat awam yang tak tahu apa. Mari sebahagian golongan agama kata bayar duit RM300, kita tolong baca hantar pahala. Mereka tak tahu bayar duit, tambah bulan puasa ni lagi mudah nak perkena orang. Pasal orang duk semangat nak sedekah. Tipu kok ni, orang pun bagi. Bukan saya kata tak boleh sedekah, tapi diambil kesempatan di atas kebaikan. Musa tak biar can, tak bagi can. Musa kata ma khatbukuma. Dia bangkit. Kalau ikut dia tu tak larat dah, berjalan punya jauh, letih, penat, dahaga. Berhenti penat pun tak dasar. Dia bangkit. Dia kata apa masalah ni yang bodoh ni? Apa jadi? Apa cerita? Apa yang berlaku? Tuan-tuan, Musa alaihissalam, dia bangkit pergi bercakap dengan perempuan ni. Perempuan ni pun bukanlah dia kenal. Ini menunjukkan bahawa adanya komunikasi di antara lelaki dan perempuan pada zaman Nabi Musa. Sebab itu kita katakan hubungan. Dan qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami, perempuan tu jawab, Musa cakap, perempuan tu jawab. Ini juga antara dalil bahawa suara wanita bukan aurat.
Pasal Musa lelaki ajnabi, dia luar asing. Perempuan ni buat akhirnya dia kahwin dengan salah seorang. Dia kahwin dengan salah seorang daripada dua orang perempuan ni. Depa ni dua adik-beradik. Musa kahwin dengan salah seorang. Tapi sebelum tu depa luar asing, tapi depa bercakap. Nampak tak depa bercakap? Depa kata apa? Jadi bolehlah, kalau orang tanya boleh tak lelaki berkomunikasi dengan wanita ni, boleh pada kadar yang perlu, pada urusan yang patut. Dan suara wanita pada hakikatnya dia bukan aurat. Pasal kalau dia aurat, mereka ni tak boleh cakap lah. Mereka kena buat bahasa isyarat. Mereka bersebut ni. Tapi dia cakap, dia qalata. Mereka berdua berkata, bercakap. Dia kata apa? Dia kata, kami tidak memberi minum kambing-kambing kami, sehinggalah pengembala-pengembala itu membawa balik kambing-kambing tersebut. Wa abuna syaikhun kabir, dan bapa kami satu orang tua yang tak larat dah. Ini juga tuan-tuan, peranan orang perempuan yang tak dinafikan, dia membantu bapa dia yang dah tua. Maksudnya orang perempuan ni boleh tampil ke hadapan lah, boleh keluar dalam masyarakat untuk buat kerja kalau ada keperluan. Ya? Dia kata bapa, wa abuna, bapa kami ni dikatakan Nabi Allah Syuaib alaihissalam, tapi tak ada kejelasan lah, pasal dia pun tak sebut, Quran tak sebut di dalam hal ini. Baik, dikatakan mereka ni ambil hak lebih-lebih hayak tu, pasal nak angkat tutup tu tak larat, tak boleh. Dan lelaki-lelaki yang ada tu tak heran kat mereka, tak tolong mereka. Baik, fasaqalahuma, dia pun mai sini, dia pun tolonglah, angkat, bagi minum. Dia mai daripada jauh, lapak dahaga, tolong orang. Patut dia mau kata, nak kira macam mana kan? Mai daripada Mesir, tercampak ke Madian, lari dalam keadaan tak bawa apa, tolong orang. Korang-korang mesti dia tanya, nak bayar ke macam mana? Kata Musa ni dia pergi tolong tu pasal dia tak boleh tengok depa ni kena naya. Dia mangkit, dia pergi tolong. Lepas dia pergi tolong tuan-tuan, fasaqalahuma, setelah dia tolong depa dua tu, thumma tawalla ila dhil. Yang ni yang saya nak ambil ni. Kemudian tuan-tuan, thumma tawalla ila dhil, dia pun pergilah berteduh di bawah pokok, duduk. Yang ni yang saya nak suruh saya dan tuan-tuan baca. Yang ni yang kita nak baca ni. Apa dia tuan-tuan? Kita baca doa ni. Doa Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat 24. Amal tuan-tuan. Doa ni sangat ajaib. Doa ni sangat, makna inti dia tu sangat dalam. Setelah dia lari daripada Firaun, setelah dia tercampak jauh dalam keadaan tak ada orang nak boleh tolong dia, dia duduk di bawah pokok. Dia tak cerita masalah dia kat perempuan tadi ni, dan dia tak minta pertolongan perempuan tadi. Ikhlas. Dia duduk di bawah pokok, dia kata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, wahai Tuhan, inni lima anzalta ilayya, sesungguhnya aku di atas apa yang engkau kurniakan kepada diri aku, min khairin, daripada apa-apa sahaja kebaikan yang engkau rasa sesuai dan baik untuk aku, fakir, aku sangat berharap dan berhajat kepadanya. Kita doa, pasal kita tak tahu, dalam kita minta ni, kita tak tahu apa yang baik untuk kita, dan kita pun tak tahu sebenarnya apa yang sesuai untuk kita. Rabbi inni lima anzalta ilayya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku di atas apa yang engkau kurniakan. Apa
apa sahaja kurniaan Allah untuk kita, min khairin, daripada apa-apa kebaikan yang kau rasa layak dan sesuai untuk aku, fakir, aku sangat berharap kepadanya. Sebahagian ahli tafsir kata yang dimaksudkan dengan khair itu makanan. Musa minta makan, ada yang kata Musa minta minum, ada yang kata Musa minta itu, ada yang kata Musa minta ini. Tapi di kalangan ulama-ulama tafsir dia kata apa? Musa tidak menentukan apa yang dia nak, dia serahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan bagi semua dia memerlukan. Lepas daripada solat tarawih, lepas daripada tahajud, ketika bangkit sahur, pendek ya, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin. Dia tak ada alif lam tau, dia khairin. Dia tak kata minal khair, artinya whatever, apa saja kebaikan. Sebab kita tak tahu, mungkin kita nak umur yang panjang, kita nak kesihatan, kita nak rezeki yang murah, kita nak pasangan yang baik, apa saja, nampak tak? Kita gantungkan benda itu kepada Allah, kerana Allah yang mengetahui bila masa yang terbaik, apa yang kita perlukan. Min khairin fakir, aku sangat berhajat kepada kebaikan ini. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Dia balik tengok orang perempuan punya akal. Pasal itu di dalam Quran Allah rakamkan pandangan wanita ni. Ringkasnya, mereka balik, mereka cerita dekat bapak mereka, mereka kata pandangan wanita ni. Pasal tu orang kata pendapat orang perempuan ni kita tak payah duk dengar, bukannya dia reti apa, pendapat orang perempuan ni bukannya betul mana. Quran cerita macam mana pandangan wanita diambil kira. Sehingga dalam teori-teori kepimpinan, tuan-tuan tengok, dalam teori-teori kepimpinan, leadership, qiyadah, semua boleh kata mengambil daripada kata-kata orang perempuan ni. Kata-kata orang perempuan yang tak dikenali ni, dia punya buah fikiran, pendapat wanita. Pasal tu kita kena tanya juga pendapat bini kita. Dalam Quran ni berapa kali Allah Ta'ala sebut tentang, contoh Ratu Sabah. Tuan-tuan baca Ratu Sabah, pendapat dia mengatasi pendapat menteri-menteri dia yang lelaki tu. Bahkan dalam hadis, dalam peristiwa Hudaybiyah, Nabi SAW suruh, dah tak jadi buat umrah, Nabi suruh cukur rambut, sembelih kambing. Sahabat tak mau buat. Lepas tu masuk, isteri dia tanya, kenapa? Mereka tak mau buat. Isteri Nabi kata, keluar, kau dulu cukur, kemudian kau sembelih. Tak payah suruh buat. Bila Nabi keluar, Nabi buat. Semua sahabat buat. Pandangan isteri wanita. Tuan-tuan, siapa-siapa yang belajar tentang kepimpinan, leadership, tentang nak memilih pemimpin, mereka akan balik pada ayat ini. Perempuan tu kata apa? Pak, ayah, kita kena ambil lelaki ni, pasal dia ada dua ciri yang terbaik. Perempuan ni, Quran rakam pendapat perempuan ni, buah fikiran, cadangan perempuan ni. Kita kena ambil dia kerja, ayah. Kita kena ambil dia sebagai orang yang kita bagi upah, sebab dia ada dua ciri yang terbaik. Dan ini yang menjadi ciri-ciri dalam teori kepimpinan apa semua ni. Apa dia? Dia ada dua sifat, al-qawi, al-amin. Yang ada pada Musa yang menunjukkan dia ada kualiti yang bagus. Al-qawi, al-amin, dia kuat dan dia amanah. Pasal itu bila kita bincang siapa yang kita nak lantik, orang mana yang kita nak pilih, kita akan dengar orang kata pilih yang amanah, yang kuat, yang sihat, yang ada integriti. Semua ini bertitik tolak daripada pendapat perempuan tadi. Dan akhirnya apa dia? Akhirnya Musa kahwin dengan perempuan tadi, dia duduk di Madian, dan panjanglah cerita dia. Tapi dia bertitik tolak daripada apa? Kehidupan Musa, sehingga dia balik ke Mesir. Dia balik pula ke Mesir dan berjaya dan sebagainya. Dia mari dari doa tadi, Rabbi inni
lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca tuan-tuan, tambah dalam bulan puasa ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita apa sahaja kebaikan semua. Tuan-tuan tak akan mungkin boleh kata bila Tuhan bagi, Tuhan bagi buat apa, aku bukan nak sangat benda ni. Tak mungkin. Tuhan bagi pun ambil nak, kalau nak ikut tu aku tak apa nak mau sangat. Tak. Apa sahaja kita memang perlukan. Mungkin ketika ini kita rasa tak ada manfaat dia, tapi kita tak tahu setahun dua lagi itu yang kita harapkan. Kita mungkin tak mau anak, Allah bagi anak. Kita tak tahu anak itu adalah kebaikan yang kita harapkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dengan ayat-ayat yang kita baca tadi dan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, dan kita dapat amalkan dan ambil pengajaran daripada sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.